Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 13 September 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Para belia di negeri ini adalah pewaris yang akan mengambil alih kepimpinan pada masa depan. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kira-kira 43% populasi di Sarawak adalah merupakan golongan belia yang merupakan komponen penting pada masa hadapan. Menurutnya, beliau menjadikan Kementerian Belia dan Sukan memiliki pentadbirannya sendiri untuk memastikan belia-belia terjaga. Kita tidak mahu program ini dipikir orang sebagai program yang ada bersangkut paut dengan politik. That is the reason why saya difahamkan sebelum datang ke sini, apabila mereka datang atau program semalam, terpaksa diturun juga bendera-bendera yang walaupun bendera parti saya diturunkan juga. Because we want it to be apolitical. Apolitical berartinya tidak ada unsur-unsur politik. Because we look at belia as macam bayi, macam anak. You are very clean. We don't want you to be polluted. And it does not mean that politics will pollute you, but we want to see you. Kita mau melihat adik-adik bukan dari perspektif politik. Dan selain daripada itu, kita melihat adik-adik semua sebagai satu generasi yang amat penting dalam proses pembangunan sesebuah negara. Beliau berkata demikian semasa perasmian Jelajah Belia Sarawak 2020 Tasik Biru di Dewan Kampung Sekiat Baru, Bauk pada Sabtu. Turut hadir Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinep. Program Jelajah Belia Sarawak telah bermula sejak April 2019. Berita selanjutnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan kerjasama Pejabat Daerah Simunjan serta Pusat Khidmat Dun Gedong telah melaksanakan program ziarah UKAS bagi kawasan Dun Gedong di Dewan Masyarakat Kampung Gupe pada Sabtu. Program ziarah UKAS Dun Gedong tersebut melibatkan 30 orang penerima bantuan dari dua buah kampung iaitu Kampung Sepau dan Kampung Gumpe. Pegawai Daerah Simunjan Abdul Khalid Manap yang mewakili Adun Gedong Datuk Muhammad Narodin Majais telah meluangkan masa untuk menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan asas kepada para penerima. Seterusnya, kawasan Mutun Undai di Pusa akan dijadikan kawasan pengeluaran produk berasaskan pertanian sebagai sumber utama ekonomi. Menurut Adun Beting Maro, Razaili Gapur, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari telah meluluskan bajet berjumlah 1.5 bilion ringgit untuk menyediakan infrastruktur pertanian dari kawasan Triso hingga Igan meliputi bahagian Betong, Sarike dan Muka. Hari lalu kita bersama dengan YAB Ketua Menteri taklimat berkaitan pembangunan kawasan bakul makanan di mana Ketua Menteri telah meluluskan hari yang lalu peruntukan 1.5 bilion untuk menyediakan infrastruktur pertanian daripada Triso sampai ke Igan. Kawasannya meliputi bahagian Betong, bahagian Serikay dan sedikit bahagian Mukah. Jadi ke semua kawasan dah dikenal pasti, beberapa kawasan dan termasuklah kawasan di Mutun ini akan dibangunkan dengan infrastruktur sistem tali air. Bercakap semasa majlis penyerahan bahan binaan untuk projek Baik Pulih Rumah di bawah program MRP PPRMS, Razaili menambah program berkenaan merupakan fasa kedua dan kerja-kerja baik pulih dijangka dapat disiapkan dalam tempoh sebulan. Katanya sebanyak 10 buah rumah panjang membabitkan 245 pintu di Mutun Undai, Pusa menerima peruntukan berjumlah RM300,000 untuk baik pulih rumah. Harapan kita lah supaya bantuan khas daripada Kerajaan Negeri JPS ini dapat meringankan beban penduduk di kawasan Mutun ini dalam membaikilah kerosakan yang ada. Jadi kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana dapat menyediakan peruntukan ini.
Berikut pula, Jabatan Hutan Sarawak menyasarkan untuk menanam 7 juta batang pokok setahun di seluruh negeri ini. Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Datuk Hamdan Muhammad berkata, justru kerjasama warga Sarawak daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk menjayakan kempen Jom Tanam Pokok. Jelas beliau, kempen tersebut adalah selaras dengan matlamat Kerajaan Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di mana 35 juta pokok akan ditanam dalam jangka masa 5 tahun mulai tahun depan. Beliau berkata demikian semasa program restorasi hutan anjuran bersama Jabatan Hutan Sarawak serta Kelab Sosial dan Rekreasi Jabatan Hutan Sarawak (Foresa) di Hutan Simpan Sabal pada Sabtu. Pada masa sama, beliau memaklumkan bahawa Jabatan Hutan Sarawak telah menanam lebih 112,000 pokok yang merangkumi 37 spesies sejak Jun tahun lepas. Beralih ke laporan mengenai Pustaka Negeri Sarawak. Majlis Penyerahan Kunci dan Pertauliahan Perkhidmatan Pustaka Negeri Sarawak Cawangan Sibu yang baharu akan disempurnakan oleh Pengurusi Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak Tan Sri Dr. Hamid Bugo pada 14 September ini. Pelbagai program akan diadakan pada hari tersebut, antaranya pendaftaran keahlian percuma dan hari bersama pelanggan. Untuk itu, Pustaka Negeri Sarawak Cawangan Sibu akan beroperasi dan terbuka kepada orang awam mulai 15 September 2020. Untuk maklumat, Pustaka Sibu akan dijadikan sebagai portal untuk wilayah tengah yang meliputi bahagian-bahagian Sibu, Mukah, Kapit dan Sarike. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Sebelum itu, jangan lupa saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 secara langsung di TV1 RTM, Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan Sarawak Event Channel pada 16 September jam 8.30 malam. Salam UKAS.